Kijangke adalah sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang ditubuhkan pada tahun 2007 dan diasaskan oleh Yang Berhormat Datuk Haji Husam Musa, Naib Presiden PAS. Kebanyakan aktiviti yang dilakukan oleh Kijangke menggunakan networking rangkaian yang ada dalam struktur pertubuhan PAS seperti unit amal dan juga wakil-wakil rakyatnya. Kijangke ditubuhkan bagi mengumpul dan menguruskan sumbangan bagi tujuan kebajikan masyarakat, kesihatan, pendidikan dan lain-lain tujuan amal untuk kepentingan masyarakat Malaysia dan dunia yang memerlukannya tanpa mengira bangsa, kaum, ideologi serta agama. Kijangke juga memiliki homestay di Pantai Mek Mas, Kota Baru. Kita ada 3 unit homestay. Dibina bertujuan mempertingkatkan pendapatan penduduk miskin di kawasan tersebut. Pada 2 hari bulan Jun 2008, aktiviti Kijangke melangkah setapak lagi bila ia menghantar 3 orang sukarelawannya ke Myanmar bagi memantau, memberikan sumbangan dan bantuan kepada mangsa siklon Nargis yang melanda Myanmar pada Mei lalu. 3 orang sukarelawan yang dihantar oleh Kijangke diketuai oleh saudara Dr. Rosli Alani, pegawai khas pada Yang Berhormat Datuk Haji Husam Musa yang berperanan selaku ketua rombongan, Tuan Haji Rusdan Mustafa yang menyelaras pemergian kami, tapi Tuan Haji Rusdan tidak dapat bersama kita kerana dia ke luar negara, dan saya Azidi Syed Abdul Aziz. Rombongan ini berada di Myanmar selama 4 hari dan telah melawat ke beberapa kawasan yang teruk dilanda siklon di dalam wilayah Yangon. Di antara kawasan yang dilawati ialah daerah Tala, daerah Chung Yangon dan daerah Tamalun. Kesemua ini berada di dalam wilayah Rangoon kerana di Myanmar kita tidak dibenarkan keluar daripada wilayah Yangon atas sebab-sebab keselamatan dan juga peraturan yang disediakan oleh kerajaan di sana. Dan kebanyakan misi kemanusiaan daripada seluruh dunia juga tertumpu hanya ke wilayah Yangon sahaja atas sebab-sebab yang saya sebutkan tadi. Di dalam lawatan tersebut, Kijangke telah menyumbangkan bantuan kewangan dan ubat-ubatan kepada mangsa dan memberi sumbangan juga kepada membaik pulih masjid, rumah anak yatim dan juga sekolah tahfiz Al-Quran di sana. Rombongan Kijangke pulang ke tanah air pada 6 Jun 2008. Berdasarkan pemantauan Kijangke yang mendapati keadaan yang masih genting buat masa ini di sana, terutama di dalam memulakan kehidupan baru, setelah segala yang mereka miliki musnah dalam tragedi tersebut, seperti yang kita boleh lihat dalam petikan video tadi. Video tadi diserahkan kepada pihak Kijangke oleh beberapa pihak dari Myanmar sewaktu rombongan kami di sana. Kijangke berharap untuk menghantar rombongan yang lebih besar bagi membantu aspek pembinaan semula kehidupan baru mangsa, termasuklah mendermakan jentera untuk kegunaan mereka di sana, kerana ada beberapa tempat, nanti Dr. Rosli boleh terangkan, mana kami pergi mereka tidak mahu menerima bantuan kewangan kerana bagi mereka bantuan kewangan tu berbentuk jangka pendek. Apa yang mereka perlukan adalah sesuatu untuk mereka memulakan balik kehidupan baru seperti jentera dan sebagainya. Kijangke mengucapkan terima kasih kepada rakyat Malaysia yang prihatin dan telah menyumbangkan derma menerusi Kijangke dan berharap untuk terus mendapat sumbangan dari orang ramai bagi misi-misi akan datang. Sebagai sebuah badan pertubuhan bukan kerajaan, kita menerima sumbangan daripada masyarakat. Jadi adalah penting kalau media dapat melaporkan aktiviti kita supaya lebih telus. Jadi selain pada masyarakat menyumbang, masyarakat tahu bahawa kita juga menggunakan wang yang sumbangan itu untuk tujuan tersebut. Maklumat lanjut boleh didapati melalui website Kijangke di www.kijangke.org. Adalah misi menyelamatkan ataupun membawa pula adik Azrin daripada Indonesia. Yang saya rasa satu kejayaan besar yang telah dilakarkan oleh Kijangke yang membuka minda macam mana peranan-peranan NGO di Malaysia boleh diketengahkan untuk membantu bukan setakat pihak kerajaan tapi semua pihak yang memerlukan bantuan yang kita lihat boleh memberikan kesan yang positif dalam membantu masyarakat.
Terus saya rasa kepada misi ke Myanmar, alhamdulillah kami berjaya juga untuk masuk selepas 4 kali, kali keempat lah berjaya selepas 3 kali application kita, permohonan kita ditolak oleh kedutaan kerana mereka dengan dasar yang ada menolak bantuan luar untuk membantu mereka, mungkin atas faktor-faktor yang terdapat pada mereka sendirilah yang mereka lebih faham, terutama rakyat mereka. Kerana sebenarnya kami difahamkan di sana, rakyat sebenarnya boleh menerima pendekatan junta ataupun tentera dengan cara mereka banyak menguasai media dan juga pemahaman rakyat itu sendiri. Setelah tahun awal 80 rasanya, junta mengambil alih daripada parti sosialis sebelum itu. Jadi lebih pada apa yang berlaku, kami melihat secara generalnya apa saja yang berlaku di dalam kehidupan kita melibatkan musibah ataupun bencana ini, utamanya dalam skala yang lebih besar macam ni, yang digambarkan oleh Dr. Jamilah daripada Mercy, yang sebenarnya masuk ke Myanmar pun bukan melalui Mercy pun, melalui PBB, United Nation, di atas keprihatinan beliau, dan beliau adalah mungkin anggota pada United Nation juga. Maka kita dapat dengar sendiri daripada beliau kerosakan ataupun kedahsyatan yang dihasilkan ataupun akibat daripada taufan najis ini adalah lebih teruk daripada tsunami sebenarnya di Aceh, disebabkan kawasan yang dilanda itu lebih besar, lebih daripada 30 km persegi dibandingkan lebih sampai 2 km persegi yang melanda Aceh, tapi menyebabkan jumlah korban yang lebih besar lah, lebih mungkin kita kata hampir 500,000 pada 3 tahun lepas. Tapi di Myanmar ini mengikut laporan secara rasminya, angka kerajaan menyebut lebih 70,000 meninggal dan lebih 50,000 yang hilang, dan totalnya adalah lebih kurang 130,000 yang dilaporkan yang hilang tu, kira masuk ke laut dan sebagainya dan ke sungai dan sebagainya. Dan walaupun ada juga laporan daripada Bangkok Post mengatakan lebih daripada 300,000 yang dijangka ataupun dirasakan telah mati lah disebabkan oleh taufan ini. Faktor taufan adalah satu perkara, faktor dari segi kemanusiaan membantu adalah perkara kedua, menyebabkan jumlah mereka yang meninggal adalah lebih ramai. Kami sampai arah minggu keempat, yang mana Bandar Yangon sendiri hanya 2-3 hari sebelum itu baru ada bekalan elektrik. Sebelum itu mereka terpaksa menggunakan generator dan sebagainya. Dan kita dapat lihat semua tiang-tiang di kawasan kampung dan pedalaman hampir semua maknanya masih rosak dan tidak dapat diperbetulkan, dan ia mungkin mengambil masa beberapa bulan, 3 hingga 4 bulan sekurang-kurangnya, dengan faktor kemiskinan dan sebagainya. Dan atas dasar kemanusiaan tadilah kami melihat bahawa banyak pihak daripada Amerika baik, daripada Kijang Care baik, semua pihak cuba untuk lumus untuk membantu dan cuba apa cara mungkin untuk masuk ke Myanmar. Dan walaupun di sana ada pihak-pihak yang masuk secara menyelinap dan sebagainya, tapi kebanyakannya masuk betul-betul untuk membantu mangsa yang kita dapat lihat tadi, berapa teruknya gambaran mereka dan betapa mereka dinafikan untuk mendapatkan bantuan. Walaupun pada gambaran mereka, apa yang dibuat oleh junta tentera adalah yang terbaik setakat yang telah dimaklumkan kepada mereka. Sebenarnya yang dimaklumkan oleh pihak kedutaan kita, kami berjumpa dengan salah seorang pegawai tertinggi juga yang maklumkan bahawa kita di luar Myanmar sebenarnya mendapat liputan ataupun gambaran yang lebih jelas daripada mereka, yang hampir semua sumber maklumat disekat di Myanmar ni, termasuk internetnya sangat-sangat terbatas dengan dari segi speed dia, kelajuan dan juga accessibility kepada website-website. Memang hampir semua yang kita dapat layari seperti Hotmail, Yahoo dan sebagainya, yang cuma yang boleh memberi maklumat kepada rakyat disekat. Dan contohnya satu lagi, maknanya SIM card kita yang kita pakai ni memang kat sana tidak dapat digunakan untuk roaming, tapi perlu beli SIM card di sana dengan kos 1,500 hingga 2,000 US dollar untuk satu SIM card. Dan gaji seorang doktor hanyalah sekitar RM200, $90. Sangat sedikit dibandingkan dengan kos SIM card tadi.